السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. الله أكبر، 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 الله أكبر walillahil hamd. Hari ini merupakan hari di mana kita menyambut kemenangan yang besar. Hari ini merupakan hari syiar kepada ajaran agama ini. Pada hari ini, di mana saja kita pergi, kita akan mendengar takbir, laungan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada semalam, pada 9 Zulhijjah, pada waktu fajar, selepas daripada salat, maka kita bertakbir dengan takbir muqayyad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya sehingga tamatnya hari-hari tasyriq. Yang demikian itu merupakan syiar agama. Yang demikian itu merupakan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk kita laungkan bersama dengan melakukan penyembelihan bermula pada hari ini, selepas daripada kita menunaikan salat sebagai menzahirkan bagaimana kita ini bersedia untuk berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila datangnya pada hari ini, maka kita akan mendengar ramai orang memperkatakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan bapa segala para anbiya. Daripadanya lah diambil suri teladan di dalam kehidupan kita. Kesemua agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, mereka mungkin berbeza tentang para nabi yang lain, tetapi mereka tidak berbeza tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Yahudi mengaku mereka sebagai pengikut Ibrahim. Demikian Kristian juga mengaku mereka sebagai pengikut Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang sebenar-benarnya, yang mewarisi ajaran Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim itu bukan sahaja ia diagungkan, dia dibesarkan namanya kerana dia telah melakukan korban menyembelih anaknya. Tetapi Ibrahim alaihi salam telah melakukan perjuangan yang bukan sedikit sebagai menggambarkan dia seorang nabi dan rasul yang setianya tidak pernah berbelah bagi kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Dia telah menghadapi Namrud, raja yang zalim pada zamannya. Dia telah dicampakkan ke dalam api. Dia telah berpindah randah membawa kaum keluarganya demi menegakkan ajaran agama. Dia sanggup untuk mengorbankan anaknya apabila ia mengetahui itu merupakan tugasan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripadanya. Allah menyebut tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu merupakan ummah, satu pribadi, seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dia adalah ummah,
Mengapa Allah menyifatkan Ibrahim seorang itu ummah? Kerana pada diri Ibrahim alaihissalam telah terkumpulnya segala ciri-ciri yang diperlukan oleh sejumlah umat yang besar. Pada dirinya ada kesetiaan, ada ketegasan, ada kesanggupan berkorban, adanya perjuangan, ada segala-galanya yang kadang-kala ataupun seringkali tidak ada pada umat yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu ummah qanitan lillah, yang terus-menerus beribadah kepada Allah. Hanifan, yang mana ia itu tegap di atas jalan yang lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrikin. Syakiran li'an'umih wa istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Dia bersyukur kepada nikmat Allah. Allah telah menabalkannya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah menyatakan wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami telah memberikan padanya di dunia ini kebaikan, dan di akhirat kelak dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian Allah memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung ayat itu, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami mewahyukan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, ikutlah agama Ibrahim, dan dia tidak pernah terdiri dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maka agama ini adalah agama warisan daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa sahaja yang berada di atas ajaran Tuhan mengetahui bahawasanya kita bukan memulakan ajaran ini. Bukan kita yang memulakan perjuangan ini. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memulakan ajaran wahyu. Tetapi wahyu telah pun datang kepada nabi demi nabi, rasul demi rasul, para anbiya yang datang silih berganti. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah lambang kepada perjuangan yang besar. Supaya senantiasa kita merasakan kita tidak bersendirian di dalam perjuangan. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika abana baginda ditekan dan ditindas, dihalau keluar dari kampung halamannya dan diperangi oleh kaumnya, dia tidak merasakan dirinya keseorangan. Telah melalui jalan yang sukar itu para anbiya alaihimus salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah perlambangan dalam pengorbanan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihi salam seperti mana ia menyuruh kita semua. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itulah ajaran Ibrahim alaihissalam. Itulah pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Berdiri menghadapi taghut, pemerintah yang zalim pada zamannya. Berdiri menegakkan tauhid. Dicampak di dalam api. Dimusuhi oleh kaumnya. Terpaksa berpisah dengan bapanya. Terpaksa mengorbankan anaknya. Berpindah randah daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Berjalan ke sana sini demi membawa ajaran agama.
keseluruhan para nabi yang datang, mereka diingatkan tentang perjuangan Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan mengingatkan kita, menyebut banyak kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Allah menyebut bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhujah dengan pemerintah di zamannya. Ia mengaku bahawasanya dia merupakan Tuhan. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti syamsa minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari daripada sebelah timur, kamu datangkanlah, terbitkanlah ia daripada sebelah barat. Fa buhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kufur itu. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi pemerintah pada zamannya, membetulkan rakyat jatuh. Demikian itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebut, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesiapa yang berpaling daripada ajaran Ibrahim, maka dia orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah menabalkan Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, serahlah dirimu, Islamlah engkau, dia menyatakan, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menceritakan bagaimana Ibrahim itu penuh pedulinya kepada generasinya, kepada anak cicit, anak cucunya, kepada keturunannya. Allah menyatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berpesan dengan tauhid itu, dengan agama itu kepada anak cucunya. Demikian Yaqub, dia menyatakan, wahai keturunanku, wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Sesiapa yang berkorban pada hari ini, dia mestilah mengingati sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam mengingati generasinya. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan anaknya hanya semata-mata karena mematuhi titah perintah Allah, demikian ramai duka citalah jika sekiranya ramai kita yang melakukan ibadah korban atau memakan daging korban atau menyaksikan korban, tetapi tidak berkorban untuk melihat anak-anak sendiri. Sebahagian ibu bapa tidak pernah peduli ke mana anak-anaknya pergi dan jadi. Bagaimana dengan salat dan agama anak-anaknya? Tidak pernah ia bertanya tentang bagaimana akhlaknya. Anak-anaknya bawa pulang ke rumah barang-barang yang tidak diketahui halal ataupun haram. Anaknya mengambil makanan dan minuman yang tidak diketahui halal ataupun haram, atau yang ternyata menyalahi syariat. Sebahagian ibu bapa hanya mendiamkan sahaja. Tidak banyak bezanya dia dan orang yang tidak beriman, hanya memberi makan dan tempat tidur untuk anaknya. Tidak banyak bezanya dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan, hanya sekadar menjadikan anaknya membesar, tetapi tidak berpesan kepada anak-anak mereka dengan pesanan agama, mengingatkan mereka supaya mematuhi ajaran agama. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu mengambil berat bukan saja kepada anak cucunya pada masa hidupnya, bahkan kepada zuriat yang datang kemudian. Ketika dia
membina Kaabah bersama anaknya Ismail. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua individu yang menyerah diri kepadamu, dan zuriat keturunan kami ialah umat yang menyerah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami zuriat, tunjukkanlah kepada kami cara ibadat kami. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau itu maha menerima taubat lagi maha pengasih. Wahai Tuhan kami, hantarlah untuk mereka Rasul, seorang Rasul yang membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajar kepada mereka hikmah, yakni sunnahnya, dan dia membersihkan mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itulah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun kemudian, doa daripada seorang bapa, seorang datuk yang saleh, supaya suatu hari nanti zuriat keturunannya dihantar seorang Rasul yang membacakan kepada mereka kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya dan membersihkan mereka. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan, hantarlah kepada mereka Rasul di kalangan mereka. Hantarlah pada mereka Rasul di kalangan mereka. Demikian jauhnya wawasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itulah yang mana telah kita pada hari ini melakukan korban, mengenangkan apa yang telah dia lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya muncul sebagai Nabi akhir zaman, membawa risalah yang begitu sukar. Ibrahim adalah simbol kepada contoh teladan di dalam perjalanannya. Kerana setiap tokoh yang muncul, walaupun ia bergantung kepada Allah, Allah menjadikan di kalangan manusia itu tokoh-tokoh yang boleh dijadikan contoh teladan dalam kehidupan. Rosaknya anak muda hari ini dan generasi kita apabila mereka tidak mempunyai contoh teladan yang terbaik yang membimbing mereka kepada jalan yang baik, ataupun mereka telah mengambil contoh teladan daripada golongan yang buruk, dijadikan ahli-ahli pemaksiat, artis, golongan-golongan yang terseleweng daripada jalan yang benar sebagai contoh teladan dalam kehidupan mereka. Lalu pakaian mereka, cara solekkan mereka, gaya mereka diikut daripada contoh-contoh dan idola-idola mereka yang rosak. Sedangkan agama telah menetapkan supaya kita memilih contoh teladan yang baik. Hatta orang yang sebesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tabalkan Ibrahim alaihissalam supaya baginda menjadikan Ibrahim itu sebagai contoh teladan dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan dan perjuangannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi Quraisy. Menghadapi Quraisy, diburu, dibunuh pengikutnya, diseksa, akhirnya terpaksa keluar daripada Mekah. Mekah yang dikasihi, ahabbul ardi ilayya, kata Nabi, bumi yang paling aku kasihi. Tetapi kaumnya telah mengeluarkannya. Pergi ke Madinah, berada di negeri orang lain,
Orang lainlah yang mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Golongan Ansar. Sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah 23 tahun melalui perjuangan yang getir dan sukar, berapa ramai kaum keluarga yang telah memeranginya, berapa ramai para sahabatnya yang telah dibunuh, berapa banyak harta yang telah dikorbankan, berapa banyak nyawa yang telah ditewaskan. Akhirnya Allah telah mengizinkan baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, melakukan Fathul Makkah, pembukaan Mekah, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Dan itulah haji yang pertama setelah baginda membawa wahyu, dan itulah haji yang terakhir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang nabi yang bermula ajarannya dengan dirinya dan beberapa orang keluarganya, isteri dan beberapa orang yang daif, dihalau keluar daripada kampung halamannya. Semasa berada di Mekah, diletakkan najis dan kotoran di atas kepalanya. Dilontar ia di Taif sehingga cedera. Diberikan kepadanya dengan berbagai gelaran. Dibunuh pengikutnya dengan cara yang kejam. Dirampas harta mereka. Apabila baginda berhijrah, Quraisy menghantar pasukan berperang dengannya, dibunuh bapa saudaranya Hamzah. Demikian penderitaan demi penderitaan bagi membayar harga perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun akhirnya Nabi SAW telah menguasai Mekah. Apabila baginda menguasai Mekah, dibersihkan Kaabah daripada berhala. Dan kemudian baginda keluar setelah Mekah dikuasai untuk menunaikan haji. Dalam perjalanan baginda melihat sesayup mata memandang kabilah-kabilah Arab daripada berbagai penjuru telah datang untuk menunaikan haji bersama dengan baginda. Bukan lagi beberapa ribu. Ahli siar menyebut 100,000 lebih yang hadir. Mata baginda sallallahu alaihi wasallam melihat pergerakan manusia. Melihat bagaimana agama yang pada hari awal ia dicerca dan tidak ada siapa menyangka ia akan berkembang dengan begitu besar, akhirnya menjadi suatu kerajaan yang kuat dengan pengikut yang ramai. Kata Nabi, ayyuhan nas, khuzu anni manasikakum. Wahai sekalian manusia, ambillah daripadaku cara ibadah haji kamu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum melihat pergerakan Nabi dan mencontoi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Sebahagian besar daripada ibadah haji itu diambil oleh Nabi daripada tunjuk ajar Ibrahim alaihissalam. Demikian mata rantai perjuangan, demikian mata rantai amalan, supaya kita mengetahui bukan kita sahaja yang berdiri menyebut Allahu Akbar, telah berdiri para anbiya alaihimus salatu wassalam bagi membebaskan manusia dari perhambaan sesama makhluk kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Nabi memberikan khutbahnya dan baginda mengingatkan mereka, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Seluruh para sahabat mendengar dan baginda mengingatkan bahawasanya kemungkinan aku tidak akan berjumpa dengan kamu lagi selepas daripada tahun ini. Nabi mengingatkan banyak perkara. Antara perkara penting yang Nabi ingatkan, Nabi menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha
fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kamu, nyawa kamu, sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram untuk dicemari, seperti mana haramnya hari ini, yakni hari nahar, hari-hari haji. Seperti mana haramnya bulan ini, yakni bulan haji, seperti mana haramnya tanah ini, yakni tanah Mekah. Seperti mana tanah haram itu haram. Haram harta orang Islam diambil dengan cara yang tidak benar. Haram darah orang Islam ditumpahkan dengan cara yang tidak benar. Inilah amaran Nabi SAW. Kemudian Nabi mengingatkan beberapa perkara. Antaranya Nabi menyebut, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhaztumuhum bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah Allah mengenai isteri-isteri kamu, kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Inilah agama yang disangka oleh Barat kononnya menindaskan wanita. Sebelum kedatangan Nabi, bagaimana kedudukan wanita? Lahirnya anak-anak ia dibunuh. Di dalam berbagai-bagai bangsa, jika suami membunuh, dibunuh balas kepada istrinya. Wanita dijadikan hamba, boleh dijual. Tetapi Nabi SAW yang datang mengangkat martabat wanita. Sehingga pada hari akhir baginda berpesan mengenai wanita, supaya kita amanah tentang mereka, tidak menzalimi mereka, tidak memukul mereka tanpa sebab yang benar. Malang sekali jika ada golongan yang kononnya memperjuangkan hak-hak manusia, lantang kononnya Islam telah menindas hak wanita. Duka cita jika mereka itu terdiri di kalangan mereka yang mengaku sebagai Muslim. Nabi Muhammad SAW sehingga ke akhir hayatnya menyebut tentang hak wanita ini. Kemudian bayangkanlah seorang Nabi yang telah melalui satu perjuangan yang sukar dan susah. Apabila baginda mengetahui bahawa ini adalah merupakan tahun terakhir baginda bersama dengan umatnya, baginda SAW bertanya mereka, innakum satus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu semua akan ditanya mengenaiku, apa yang kamu akan bagi tahu Tuhan tentangku? Setelah amanah yang begitu bersungguh-sungguh ditunaikan, seakan-akan ada kebimbangan dalam hati baginda, bahawasanya baginda belum menyempurnakan tanggungjawab dakwah ini dengan sesungguh-sungguhnya. Famadha antum qailun, apa yang kamu akan bagi tahu Tuhan tentangku? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab dengan serentak, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht. Kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan ajaran Tuhan. Engkau telah menunaikan amanahmu dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian Nabi SAW mengangkat jarinya, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Yakni saksikanlah bahawasanya daku telah menunaikan tanggungjawab ini. Inilah Nabi yang amanah, Nabi yang amin, Nabi yang benar-benar menunaikan tanggungjawabnya. Siapakah yang akan menyambung tugasan Nabi ini? Para ulama. Siapakah yang akan menyambung risalah Nabi ini? Para pengikut Nabi, umat Islam keseluruhannya. Maka marilah kita yang pada hari ini berkorban sebagai lambang kepada penyembelihan, menyembelih nafsu kita, menyembelih kepentingan diri kita, apabila bertembung dengan kepentingan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi bimbang apa yang akan dijawab di hadapan Allah, apakah jawapan kita terhadap kaum bukan Islam dalam negara ini yang mungkin tidak faham tentang Islam,
yang kita bertemu dan berjumpa dengan mereka, yang kita tidak pernah sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Amanah perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada hari-hari yang mulia itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu, telah kucukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah kuredha Islam menjadi agama kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan berkorban. Besok dan juga sehingga tamatnya hari-hari tasyrik, kita telah mengingati di antara satu sama lain tentang adab-adab berkorban. Cumanya di sini saya ingin menyebut beberapa perkara yang kadang-kala sering dilanggar oleh orang-orang yang melakukan korban. Antara yang dilanggar oleh orang-orang yang melakukan korban ialah arahan Nabi SAW supaya tidak memberikan daging kepada orang-orang yang menyembelih ataupun yang melapah. Seperti yang mana yang Ali bin Abi Talib riwayatkan dalam Sahih Muslim, wa amarani alla u'tiyal jazzara minha syai'a. Nabi memerintahkan agar aku jangan memberikan kepada penyembelih sedikit pun daripada habuan korban itu. Kerana jika diberikan kepada penyembelih ataupun pelapah bahagian daripada korban kerana tugas yang dilakukan, berarti kita telah menjual bahagian korban ataupun bahagian sembelihan korban itu kepada orang-orang yang melakukan tugasan korban, iaitu sembelih ataupun menolong kerja-kerja yang lain. Yang ini kita telah menjual daging untuk membeli tenaga mereka. Maka daging korban tidak boleh dijadikan jual beli. Sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan diberikan kepada orang-orang yang menyembelih dan melapah daging korban sebagai upah kepada mereka. Wa nu'tihi min indina, kata Ali, kami memberi kepada mereka wang daripada sisi kami sendiri. Artinya orang-orang yang melakukan korban, orang-orang yang melakukan melapah ataupun menyembelih, mereka itu boleh mendapat upah wang ataupun upah yang lain asing daripada bahagian korban. Mereka boleh mengambil daging korban, tetapi bukan kerana upah, tetapi mereka mengambilnya seperti mana orang-orang lain mengambilnya jika empunya korban itu mengizinkannya. Mereka tidak boleh meletakkan, mengambil bahagian-bahagian tertentu. Ini habuan saya kerana tukang sembelih, ini habuan saya tukang lapah. Jika itu dilakukan, berarti orang yang melakukan korban telah menjual daging korban, membeli tenaga. Maka dengan itu ia merosakkan pahala korbannya. Hal ini hendaklah kita berhati-hati. Malangnya, kadang-kala ada orang-orang yang terlibat dengan tugasan korban ataupun menolong dan hadir, mengambil bahagian-bahagian korban, tidak terlebih dahulu meminta izin kepada orang yang melakukan korban. Ada yang pandai-pandai menyimpan bahagian-bahagian lembu yang mana ia sukai tanpa terlebih dahulu bertanya kepada orang yang melakukan korban. Ini semua perbuatan mengambil harta orang secara haram. Hendaklah terlebih dahulu empunyanya memberikan dan mengizinkan. Jika kita pandai-pandai setelah kita menolong, kita memotong bahagian tertentu yang kita suka, menyimpannya ke tepi, dan apabila daging itu dibahagikan kepada 7, sebahagian daging tidak dibahagikan kerana telah diambil oleh orang-orang tertentu yang kononnya mereka terlibat di dalam urusan tolong menolong ini.
Kesemuanya ini adalah perbuatan yang haram. Memakan harta yang haram. Nabi SAW menyebut di dalam hadis ketika baginda menunaikan haji yang penghabisan, Hajjatul Wada', baginda menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Wala yahillu limri'in mala akhihi illa an tibi nafsihi. Orang Islam itu bersaudara. Orang mukminun, muslimun itu bersaudara. Mukminun itu bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya melainkan dengan pemberian yang baik daripada dirinya. Bukan dipaksa, bukan diambil dengan cara yang tidak malu. Hal ini perlu kita ingatkan. Kerana ramai orang yang pandai-pandai dalam hal ini. Apabila dia tengok banyak penyembelihan di sana sini, dia pergi di tengah-tengahnya ataupun di awalnya. Setelah sembelih, dia potong bahagian ekor, bahagian kaki, disimpan untuk dirinya. Sedangkan dia bukan antara orang yang terlibat membayar korban itu. Jika dia nak bahagikan, hendaklah dibahagikan 7 bahagian dengan cara yang adil. Setelah dibahagikan, maka jika empunya bahagian-bahagian itu memberikan kepada kita, maka kita mengambilnya. Jika kita pandai-pandai mengambilnya, berarti kita telah memakan daging yang haram dan membawa pulang daging yang haram, iaitu daging yang kita curi daripada empunya korban yang tidak memberikan kepada kita dengan cara yang reda. Itu kecita. Banyak korban yang berlaku di negara ini, pihak yang menguruskan itu membahagi-bahagikannya. Setelah tuan-tuan empunya bahagian korban datang, ditimbang daging-daging korban itu dengan timbangan yang kurang, kerana sebahagiannya telah pun diambil. Marilah kita bertakwa kepada Allah di dalam hal ini. Dan marilah kita melakukan korban ini dengan cara yang terbaik. Kerana kita bimbang ada orang yang salah faham apabila melihat bagaimana kita menguruskan korban ini. Nabi SAW menyatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu dhibh. Wal yuhadda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Allah telah menulis ihsan bagi setiap sesuatu. Simpati dan kesian. Jika kamu bunuh, bunuh dengan elok. Jika kamu sembelih, sembelih dengan elok. Hendaklah seseorang kamu menajamkan pisaunya dan merehatkan haiwan sembelihan. Demikian Nabi SAW mengajar akhlak kita dengan binatang. Demikian orang-orang yang melakukan korban, jangan dijadikan pesta sukaria membunuh haiwan, tetapi haiwan itu dilayan dengan cara yang baik sebelum ia disembelih. Nabi SAW melihat seorang yang mengasah pisau setelah haiwan ditumbangkan. Baginda menyatakan, atumitaha mautat, adakah engkau ingin membunuhnya berulang-ulang kali? Halla haddatahu qabla an tuj'ahu, mengapa kamu tidak tajamkan pisaumu sebelum engkau menumbangkannya? Demikian 1400 tahun dulu, sebelum ada para pejuang animal rights, hak-hak haiwan, sebelum ada para pejuang yang memperkatakan tentang hak-hak binatang, Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmatan lil alamin, wa ma ba'athna ka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Baginda telah melakukan rahmat yang besar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Allah, terimalah ibadat kami, terimalah korban kami, dan terimalah segala yang kami lakukan pada hari ini dan hari-hari tasyrik ini dengan penuh penerimaan daripada sisimu. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kaum muslimin yang telah ditindas dan dizalimi, yang berada di Palestin, di Rohingya, di Syria, di segala tempat yang mana mereka itu telah menjadi golongan mustadafin. Kepadamu lah juga kami memohon pertolongan. Ya Allah, pada hari ini satu syiar agama untuk kami merasa mulia dengannya. Ya Allah, jadikanlah kami melaksanakan syiar agamamu ini dengan sebaik-baiknya. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.